Hai geng, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak untuk hang. Okey geng. Kita daripada first kita merdeka sehinggalah tahun 2020 kan, tak ada pun masalah seperti langkah Sheraton kan. Kerajaan Barisan Nasional tak pernah kira macam tak pernah jatuh. Hanya waktu diharamkan apa semua macam tu ya. Okey. Setelah itu, lepas berlakunya langkah Sheraton, orang politik ni jadi masalah gila kuasa. Lompat sana, lompat sini. Dijanjikan duit ringgit, dijanjikan kedudukan kan. Disebabkan itulah kabinet macam Muhyiddin Yassin dan juga kabinet Ismail Sabri sampai 72 orang menteri. 72 orang menteri babe kan. Sebab apa? Sebab dah dijanjikan, hamai sokong aku, hamai macam bersama dengan aku, kita tubuhkan satu kerajaan perikatan nasional dan aku akan bagilah kat hang, dekat geng-geng hang semua, macam aku akan bagi. Yang penting hamai masuk di dalam kerajaan ni. Dan yang penting hang kena angkat aku jadi Perdana Menteri. Dan berlaku, memang berlaku. Dan kita boleh tengok yang daripada PKR berapa belah orang lompat main masuk. Asalnya parti Bersatu hanya ada berapa orang je. Mereka menang sewaktu pilihan raya yang ke-14 tu, berapa orang je. Dan setelah langku lompat daripada UMNO masuk ke dalam PPBM, dan juga daripada PKR masuk ke dalam PPBM kepada Bersatu. Oh, mereka dah jadi solid. Mereka ada 40 lebih apa? 40 lebih ke 50 ahli parlimen. Padahal 70 orang lebih 70% yang ada di dalam PPBM, mereka boleh jadi wakil rakyat, mereka boleh jadi ahli parlimen tu disebabkan tiket Pakatan Harapan. So macam Muhyiddin Yassin tu, naiklah Ismail Sabri. Dan lepas naik pula Ismail Sabri, kekalkan juga berapa puluh orang tu. Sebab kerajaan yang sama, tapi muka je lain kan. Macam Muhyiddin Yassin digantikan dengan Ismail Sabri. Menteri yang sama. Kita dah tahu 17 bulan tu gagal. Segagal-gagalnya kan, sampai 600 bilion yang dibelanjakan. Bayangkan 17 bulan je 600 bilion. So dikekalkan orang yang sama, perlu agihkan duit sama-sama kan. Segala maknanya projek apa segalanya depa yang handle. So terus pembubaran parlimen berlaku. Bila berlaku pembubaran parlimen, jadilah pilihan raya. Macam-macam lah sentimen hak yang dimainkan dengan cabar-mencabar lah apalah. Ialah hang kalah, yang Sembang Besar pun kalah. Naiklah sekarang. Macam Pakatan Harapan menang 82, Perikatan Nasional menang 73, UMNO 30, GPS 22, JRS 6. Lepas tu Warisan 3, Bebas 2. Dan sekarang ni tubuhlah satu kerajaan atas perintah yang di-Pertuan Agong. Sekarang ni kerajaan yang macam YDPA dan Agong melantik, Agong dan Raja-Raja Melayu setuju melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. So alhamdulillah, hajat-hajat rakyat Malaysia, 5 juta lebih rakyat Malaysia menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi alhamdulillah Anwar Ibrahim dapat jadi Perdana Menteri. Di dalam pilihan raya baru-baru ni, 5 juta lebih yang mengundi Pakatan Harapan. 4 juta lebih yang mengundi Perikatan Nasional. Dan 3 juta lebih yang mengundi macam Barisan Nasional. Okey, aku macam mudahkan cakap kan. Jadi
tubuhlah kerajaan. Lah ni hampir-hampir dah 2/3 kan kedudukan Anwar Ibrahim sekarang ni. Kukuhnya macam kerajaan Anwar Ibrahim ni sudah hampir majoriti 2/3. So kita duk dengar ada 10 orang daripada Barisan Nasional yang macam daripada Sai SD menyokong menyokong macam Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Tapi mereka lupa kita Malaysia, kita dah ada undang-undang anti lompat parti. Jadi, satu bab. Jadi bila dah tubuh dah kerajaan, kita duk dengar pula perbincangan macam secara sulit. Ismail Sabri lah, Anwar Musa adalah yang orang-orang yang menentang UMNO Barisan Nasional bersama macam Pakatan Harapan. Mereka ada buat satu macam perjumpaan sulit dekat hotel apa lah, aku pun lupa. Jadi kita boleh nampak, kita boleh bayangkan, kita dah boleh fikirkan kalau macam kerajaan Anwar Ibrahim ni duk tak kukuh, Anwar Ibrahim boleh jatuh. Sebab kadang-kadang mereka duk buat kiraan ini, Anwar Ibrahim majoriti tak cukup kan. Tapi bila kita kira balik GPS mai, JRS mai, warisan mai kan, sebab tu tadi aku cakap kerajaan Anwar Ibrahim dah hampir-hampir majoriti 2/3. So alhamdulillah. Jadi tak tahulah komplot yang kita nampak yang depa akan buat, yang depa akan mainkan. Kan sekarang ni pun baru je kerajaan baru 2 hari. Kan Anwar Ibrahim baru jadi Perdana Menteri 2 hari. Pelbagai sentimen rakyat dimainkan supaya mereka nak bagi nampak ni macam Pakatan Harapan ni teruk kan. Sedangkan kabinet pun tak dilantik lagi. Macam kabinet pun tak dilantik lagi. So kita boleh tengok kalau kerajaan sekarang ni jatuh, ini je dekat dalam video ni, ini je yang paling penting. Kalau kerajaan ini jatuh, kalau kerajaan di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan yang di Pertuan Agong, kalau kerajaan ni jatuh, yang ada parti melompat ke yang melanggar ketetapan parti. Politik dalam Malaysia ni bukan kerana rakyat salah pilih ke, bukan kerana rakyat apakah. Sebab ada setengah orang dia salahkan rakyat. Ada setengah orang, dia salahkan rakyat. Kenapa rakyat pilih dia? Sebab apa rakyat tu pilih dia? Patutnya rakyat pilih kami. Ada orang yang macam Dok Mei macam tu. Ada juga ustaz-ustaz pun Dok Mei sentimen yang macam tu. Kalau ikutkan dengan apa yang kerajaan yang dah naik sekarang, kerajaan dah kukuh, kerajaan dah cantik di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. So, kalau kerajaan ni jatuh cerita hamba, kalau macam kerajaan ni jatuh, kan, tambah-tambah pula kita ada dengar 10 orang yang ada di dalam Barisan Nasional ni kononnya menyokong macam Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan menolak Pakatan Harapan. Dan kita boleh tengok depa ada buat penyumpaan sulit apa semua ni kan. Jadi kita boleh tengok kita boleh tengok kalau jatuh yang ni, memang yang bermasalah dalam Malaysia ni, politik ataupun kestabilan politik dalam Malaysia ni masalah, tak lain tak bukan orang-orang di dalam ahli-ahli parlimen ni. 212 yang ada ni, muka-muka yang ada di dalam 10 orang tu macam yang bermasalah. Sebab apa? Apa yang aku nampak, apa yang aku faham daripada segi parti bersatu depa duk asuk kan, depa duk asuk je supaya tinggalkan kerajaan Anwar Ibrahim
mai duduk dengan Perikatan Nasional supaya Perikatan Nasional cukup 112. Okey. Orang-orang yang 10 orang di antara tu kemungkinan zaman Najib dia dah macam dia dah ada kuasa. Dia dah ada kuasa, dia dah jadi menteri daripada zaman Najib. Dan bila BN jatuh, ada yang melompat pi masuk Parti Bersatu, dia angkat menjadi menteri. Dan juga ada juga depa masih stay di dalam UMNO. Lepas tu 22 bulan saja depa jadi pembangkang. Depa duit tak banyak, semua tak banyak. Dan apabila macam berlaku langkah syaratan, okey. Macam terbentuk Perikatan Nasional, Anwar macam Muhyiddin Yassin sebagai macam Perdana Menteri. Lepas tu depa dilantik menjadi menteri. Depa dilantik macam disebabkan depa ni ramai-ramai UMNO depa sokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan dilantik sebagai menteri-menteri. Dah berapa tahun dah depa dah rasa nikmat menteri. Dan waktu zaman Muhyiddin pun depa macam depa dapat rasa nikmat menteri. Dan Muhyiddin jatuh, naik lagi Ismail Sabri, depa rasa lagi nikmat menteri. So bila sekarang ni UMNO dah jatuh teruk, dan untuk Parti Bersatu pun ataupun Perikatan Nasional ni depa jadi pembangkang. Depa tak dapat untuk berkuasa. Depa tak ada pula kedudukan menteri tu. Agak-agak hampa. Depa boleh hidup agak-agak hampa. Duit aku tak banyak lah. Rumah 2 biji, anak aku belajar dekat Oxford, menantu aku lagi itu ini agak-agak hampa. Depa boleh hidup kan. Jadi of course kod mana pun kemungkinan besar depa akan cari jalan supaya depa dapat berkuasa dan depa dapat kedudukan. Cuba bayangkan Ismail Sabri. Pada akulah, ini hanya pendapat aku kan. Ismail Sabri dia daripada zaman Najib kan, 22 bulan jadi ketua pembangkang. Lepas tu naik pula jadi kerajaan, jadi Menteri Pertahanan. Jadi Menteri Pertahanan. Lepas tu dilantik Timbalan Perdana Menteri. Lepas tu menjadi Perdana Menteri. Tapi kita tahu dia macam dia jadi menteri yang gagal kan. Dia bersama macam kabinet dan kerajaan yang gagal menguruskan negara. Sehinggalah parlimen dibubarkan. Dan sekarang ni macam mana cakap, cuba tengok bila Anwar Ibrahim tengok lagi seminggu 2 dia nak bentukkan kabinet. Tahu-tahu Ismail Sabri tak ada. Ismail Sabri tak ada kedudukan di dalam kabinet. Agak-agak apakah perasaan Ismail Sabri? Apakah perasaan Ismail Sabri disebabkan dia tak ada kedudukan? Sedangkan dia bekas Perdana Menteri, dia bekas Timbalan Perdana Menteri, dia bekas Menteri Pertahanan, dan zaman Najib tak tahu tu dia jadi menteri apa. Sama dengan kawan-kawan dia ni, yang paling melalak sekali Hishamuddin. Kawan dia jadi Menteri Pertahanan berapa lama, babe? Dapat level menteri, babe. Dia dapat level Kementerian Pertahanan yang boleh buat duit gila, bilion tau. Nak buat apa pembahagian ketenteraan, billion of dollar tau. Dollar. Nak beli apa-apa import punya dollar kena bayar. Tak tahulah commission ke apa, mesti of course kan. Tapi cuba bayangkan orang yang puluhan tahun duk ada kuasa menteri, tahu-tahu dia tak dapat rasa nikmat menteri. Bayangkan dia. Sebab itulah kita boleh tengok orang yang melalak, orang yang tak, dia ni cakap straight je macam Ismail Sabri kan. Bila wartawan tu cakap PH atau PN, dia boleh dia boleh pilih PN.
Sama dengan Isyamuddin kan. Oh, melalak update Twitter lah sana sini apa semua kan. Oh, dia nak sangat UMNO bergabung dengan Perikatan Nasional. Tapi takkan dia tak nampak Perikatan Nasional untuk dok nak bunuh UMNO. Takkan dia tak nampak lagi kan. Tapi mungkin tak apalah, aku duduk dengan orang yang dia nak bunuh aku pun tak apa, yang penting aku dapat jadi menteri. Jadi itulah, kita dapat bayangkan, kita dapat fikir lagi yang mana kita rasa manusia yang bermanfaat. PRU16 hapus untuk orang-orang yang kita nampak dia bermanfaat untuk rakyat Malaysia, untuk parlimen dia, untuk PRU16 undilah dia. Tapi kalau untuk PRU16 kita tengok dia kira macam satu penggal 5 tahun ni, dia tak bermanfaat kan. Dia tak bermanfaat kepada rakyat-rakyat dia. Kira macam PRU16 sepak buang kan. Kita mengharapkan perubahan. Kita nak orang yang jadi wakil rakyat tu, wakil rakyat yang berpengetahuan dan memang ahli-ahlinya. Macam dia nak lantik jadi menteri. Takkan nak lantik menteri-menteri yang bodoh ya. Takkan nak lantik menteri-menteri yang sijil pun kan, kelulusan pun kelulusan beli. Sedangkan kita pun tahu dia dia umur 18, dia dah join politik, dia dah jadi esko lah apalah, macam di zaman bapak dia jadi menteri kan, bapak dia jadi Perdana Menteri. Lepas tu dia dah duduk dalam politik apa semua. Bila masa dia pergi belajar. Soal ini dah ada orang petikai tau kan. Ada orang sama umur dengan dia, satu kampung dengan dia. Dia dulu tak buat kerja tak pergi sama belajar mana pun. Tapi waktu nak jadi menteri, kelulusan gila PhD lah, degree lah, itulah inilah. Kita fikir sendiri kan. Jadi fikir lagi kan. Kita boleh tengok, kita doakan kestabilan politik dalam Malaysia ni makin hari makin kukuh dan makin kuat. Jadi subscribe, like, komen dan share geng. Kita pun hanya boleh tunggu dan lihat. Kita doakan yang terbaik. Kita harapkan Malaysia menjadi yang lebih baik, dan juga Malaysia jadi yang terbaik, lebih dapat kerja negara macam negara yang dah tinggal kita hampir 20 tahun. Indonesia dengan Malaysia di atas macam profesor, kajian-kajian mereka, kita dah ketinggalan 20 tahun ni. Okey kan? Lah ni dah pukul 3 pagi. Aku mengantuk sangat baru balik kerja letih. Jadi kita sambung esok. Subscribe, like, komen dan share. Hantar maaf untuk Assalamualaikum.